السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan, saya ingatkan hari ini tuan-tuan tak ada kuliah kerana pergi Lara. Kata Muhammad Qutub, sungguhnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini lebih banyak dikenal daripada diikuti. Ma min nabiyyin ba'athahu Allah fi ummatihi illa kana min ummatihi hawariyun wa ashab. Ma min nabiyyin ba'athahu Allah illa kana fi ummatihi hawariyun wa ashab. يأخذون بسنته ويقتدون بهديه ثم خلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن. Tidak ada nabi yang dihantar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melainkan di dalam umatnya itu ada hawariyun dan ashab, orang-orang yang menyokong dan orang-orang yang membela perjuangan Nabi. Kemudian selepas hilangnya hawariyun dan ashab, maka digantilah selepas daripada Nabi itu golongan ataupun para pengganti yang yaquluna ma la yaf'alun wa yaf'aluna ma la yu'marun, yang mereka itu menyatakan apa yang mereka tidak buat. Kita kata kita nak Nabi tapi kita tak buat apa yang Nabi nak, apa Nabi suruh. Wa yaf'aluna ma la yu'marun, dan mereka buat apa yang tak disuruh. Sesiapa yang berjihad menentang mereka dengan tangannya, dia seorang mukmin. Sesiapa yang berjihad menentang mereka dengan lidahnya, dia mukmin. Sesiapa yang berjihad menentang mereka dengan hatinya, dia mukmin. Hadis riwayatkan oleh Imam Muslim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala pelihara kita daripada ini semua. Saya untuk diri saya lah, walaupun saya selalu sebut munajat Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya kita dapat rasakan yang dikatakan bebanan perjuangan itu bukanlah sesuatu yang sekadar kita semput, kita panggil artis dan kemudian dia menyanyi lagu tentang kelahiran. Tapi perjuangan itu perjuangan itu penghayatan, memikul bebanan, kesusahan, penderitaan, penghinaan, hanya semata-mata bagi mengikuti jalan yang telah dilakukan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sejarahnya, yang paling perit yang pernah dikenakan kepada baginda ialah apa yang berlaku di perkampungan Adliyalain di Taif, yang saya selalu sebut dalam banyak kuliah-kuliah kita. Setelah Nabi SAW meninggalnya Khadijah, meninggalnya Abu Talib, orang Mekah tak nak dakwah ni. Cuba dah pak saudara, mak saudara, apatah lagi
Kesemua mereka menolaknya. Sehingga baginda terfikir barangkali orang-orang Taif mungkin menakut dengan dakwah. Satu percubaan. Baginda pergi ke Taif. Bila sampai di Taif, tidak ada rumah orang Taif, kata Nabi, melainkan Nabi ketuk kesemuanya. Nabi ajak kepada Islam. Orang Taif bukan saja enggan menerima Islam, bahkan mereka menyuruh budak-budak mereka yang tak tahu apa, anak-anak mereka yang tak tahu apa, pemuda-pemuda yang tak tahu apa, berada di kiri dan kanan jalan. Mereka melontar Nabi SAW, sehingga luka dan darah itu turun sehingga ke tumit baginda. Tuan, manusia walaupun dia Rasul, dia tidak tahu apa yang akan terjadi kesudahan. Ketika baginda mengheret tubuhnya yang penuh luka, hati yang bercelaru, dan perasaan yang begitu gundah gulana, baginda memikirkan tentang masa depan dakwah yang telah Allah bebankan kepada baginda untuk membawanya. Dan Nabi SAW menyebut, inilah sebenarnya ucapan yang paling indah yang pernah kita baca dalam sejarah. Yang saya sebut, saya ingat dan saya dah hafal tadi saya. Satu munajat, satu aduan, satu rintihan yang tidak diikuti dengan apa-apa permintaan yang besar. Tetapi ia besar bagi Nabi. Baginda menyebut, Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati. Ya Allah, aku mengadu kepadamu lemahnya kekuatanku, wa qillata hilati, sedikitnya hilahku, wa hawani 'ala nas, dan hinanya aku ini di kalangan orang ramai. Ya Arhamar Rahimin, wahai yang paling penyayang di kalangan yang penyayang. Anta Rabbul Mustad'afin wa anta Rabbi. Engkaulah Tuhan orang-orang yang kena tindas, dan engkaulah Tuhanku. Ila man takiluni, ila ba'idin yatajahamuni, kepada siapa hendak kau serahkan diriku, wahai Tuhan? Adakah kepada orang jauh yang bermasam muka denganku, ataupun ila aduwin mallaktahu amri, ataupun kepada musuh yang kau jadikan mereka itu menguasai urusanku? Illam yakun bika alayya qadam fala ubali. Namun jika engkau tidak murka kepadaku, aku tidak peduli, wahai Tuhan. Jadilah apa nak jadi pun. A'udhu binuri wajhika alladhi ashraqat bihi dhulumat wa salaha bihi amru dunya wal akhirah. Aku berlindung dengan cahaya wajahmu yang menerangi kegelapan, yang dengannya lah dibaiki urusan dunia dan akhirat. Min an tanzila alayya ghadab atau tahilla alayya sakhata, agar janganlah kau turunkan kepadaku marahmu, atau kau halalkan kepadaku murkamu. Laka utba hatta tarda, wala hawla wala quwwata illa bika. Kepada engkau lah pengharapan sehingga engkau redha. Tidak ada daya dan tidak ada upaya melainkan dengan engkau, wahai Tuhan. Hanya banyak itulah ucapan Nabi mengenangkan dirinya yang disiksa dan dirinya yang dilakukan penginayaan dengan beban dakwah yang dibawa oleh baginda. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menghampakan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengheret tubuh. Sebenarnya ketika Nabi lari itu, Nabi telah termasuk di dalam kebun anggur orang lain.
Kebun anggur yang Nabi masuk itu ialah kebun anggur Utbah dan Syaibah bin Rabi'ah. Kedua-duanya merupakan musuh Nabi, iaitu anak-anak pemimpin dan anak-anak pemimpin Quraisy di Makkah. Walaupun mereka musuh Nabi, jadi mereka tengok Nabi dah teruk, dia ambil anggur, dia berikan kepada orang dia Adas, dan dia suruh kepada Adas ini hantar kepada Nabi, bagilah dia makan. Dalam keadaan cedera itu, tuan-tuan, hebatnya jiwa seorang Nabi ini, seorang pendakwah. Besarnya jiwa dia, besarnya hasrat dia ingin membawa dakwah. Dalam keadaan yang demikian, apabila anggur itu diberi kepada baginda ambil, baginda masukkan ke dalam mulut baginda membaca Bismillah. Adas menyatakan, hadza la yaqulu ahlu hadhihi bilad. Perkataan ini tidak dikata oleh ahli negeri ini. Adas tidak tahu apa dia bekerja. Tuan-tuan, hebat pendakwah. Nabi bertanya, min aina anta ya Adas wa ma dinuk? Daripada mana engkau wahai Adas dan apa agamamu? Kata Adas, min Ninawa, min ahli Ninawa, wa ana Nasrani. Aku daripada perkampungan Ninawa dan aku seorang Nasrani. Ninawa ini jauh di Iraq, tuan-tuan tak pernah dengar, mereka dibom dahulu. Iraq dan Mekah, Iraq dan Taif bukanlah dekat. Orang Taif tak tahu cerita Ninawa. Orang tak tahu, jauh Adas ini mengembara dan bekerja di Taif. Subhanallah. Dengan pantas Nabi menyebut, min qaryati rajul salih Yunus bin Matta, daripada perkampungan lelaki saleh Yunus bin Matta. Mengagumkan. Adas terkejut. Terus Adas bertanya Nabi SAW, wa ma yudrika ma Yunus bin Matta? Apa yang kamu tahu mengenai Yunus bin Matta? Sudah Yunus bin Matta Nabi Yunus alaihissalam. Nabi SAW menyebut, kata baginda, dzaka akhi kana nabiyyan wa ana nabi. Dia itu saudaraku, dia dahulu seorang nabi, aku pun seorang nabi juga. Perkataan Nabi, dzaka akhi, dia itu saudaraku. Dia dahulu nabi dan aku seorang nabi juga. Oleh kerana Yunus bin Matta sudah pun ribuan tahun dah tak ada, tapi sejarahnya diingati oleh penduduk Ninawa. Apabila seorang insan melafazkan perkataan, dia itu saudaraku, dia dahulunya seorang nabi dan aku pun seorang nabi. Adas dengan cepat memegang tangan dan kaki Nabi dan menciumnya. Dan mengakui kebenaran ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW. Perjuangan yang panjang yang seperti itu dan bebanan yang seperti itu, ia tidak diraihkan melalui satu ucapan sahaja, tetapi ia tak dapat difahami oleh orang yang duduk dalam keadaan selesa dan menunggu untuk mendapat gaji di hujung bulannya, ataupun untuk menjadikan suatu amalan dan cerita-cerita berhubung dengan kerasulan satu komersial yang menguntungkan dirinya. Tetapi ia hanya dipahami oleh orang-orang yang menanggung bebanan perjuangan itu. Dan
amanah perjuangan itu. Sehingga maka dengan itulah kita akan berkongsi. Walaupun tidak semua yang dikongsikan oleh perasaan Nabi itu, walaupun tidak semua, sekurang-kurangnya kita berkongsi separuh ataupun beberapa juzuk daripada duka cita itu. Hadirin mukminin sekalian, dengan itu, inilah yang menyebabkan berlakunya jiwa-jiwa yang besar. Selalu saya sebut, alhamdulillah tuan-tuan selalu hadir, dan walaupun saya selalu jadual kuliah dia tak tepat, tuan-tuan tetap juga ambil masa untuk hadir. Tapi kita ni kuliah ke apa pun tak guna, cerita sunnah ke tak sunnah tak guna, kalau ia tidak membawa kita ke syurga. Semua cerita-cerita ni, hujah ke dalil ke apa pun tak berfaedah jika tidak membawa kita ke syurga. Puak-puak yang nak menjawab, nak mengutuk orang kutuklah, tapi kutukan kau tidak berfaedah jika ia hanya membawa kau ke neraka. Umar bin Abdul Aziz mempunyai seorang penasihat yang sangat baik, yang disebut namanya di dalam sejarah, namanya Raja Ibn Haywah. Umar bin Abdul Aziz ni tuan-tuan, keluarga kaya, keluarga menteri dan keluarga khalifah, dan terkenal sebelum menjadi khalifah selalu berpakaian dengan pakaian yang cantik. Satu hari sebelum dia jadi khalifah, raja ni khidmat dengan dia lama, pernah membeli pakaian untuk dia, harganya 500 dirham. Dan Umar Abdul Aziz pegang kain tu, dia kata, "Sayyid laula annahu rakhis." Bagus pakaian ni tapi murah, dia kata. Duit kuat, duit banyak. Selepas Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah, satu hari diminta raja membeli, Raja Ibn Haywah membeli pakaian untuk dia, harganya 5 dirham. Umar bin Aziz pegang, Umar bin Aziz, laula annahu ghali. Itu bagus tapi mahal. Raja Ibn Haywah menangis. Kata, "Wa ma yubkika ya raja? Apa yang menyebabkan engkau menangis, wahai raja?" Kata raja, "Dahulu sebelum engkau menjadi khalifah, aku pernah membeli pakaian untuk engkau. Harganya 500 dirham. Dan engkau menyatakan bahawasanya ia murah. Hari ini engkau menjadi khalifah, aku beli pakaian 5 dirham, kau kata ia mahal." Kita dengar kata-kata Umar bin Abdul Aziz. Kata Umar bin Abdul Aziz, "Ya raja, inna li nafsan tawaqah. Kullama haqqaqtu syai'an taqat ila ma ba'dahu. Taqat nafsi ila ibnati ammi Fatimah binti Abdul Malik. Fatazawwajtuha. Thumma taqat ila al-imara. فوليتها ثم طاقت إلى الخلافة فنلتها. الآن طاقت إلى الجنة فأرجو أن أكون من أهلها." Wahai raja, aku ini mempunyai satu jiwa yang sentiasa merindui perkara yang lebih tinggi. Dahulu aku inginkan, aku rindukan, aku ingin memiliki sepupu aku, Fatimah binti Abdul Malik, anak khalifah, dan aku telah pun berkahwin dengannya. Kemudian timbul keinginan ingin mendapat jawatan gubernur, menteri dia, dan aku pun dilantik. Kemudian timbul perasaan tentang piawaian kedudukan khalifah. Dia nak ni bukan nak apa, nak kerana dia nak ingin baiki jawatan. Dan kemudian aku pun menjadi khalifah. Sekarang wahai raja, yang tinggal bagiku keinginan untuk menjadi ahli syurga.
Aku berharap aku dapat menjadi ahlinya. Tuan-tuan banyak di kalangan tuan-tuan telah pun mencapai sebahagian besar daripada hidup dan cita-cita harta dan kekayaan. Untuk saya masuk nak ceramah di sini setiap kali rasa kecil benarlah kereta saya tu. Tinggal di hadapan kita lebih besar daripada kehidupan ini ialah di akhirat. Alhamdulillah yang telah kita dapat itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita pada pagi ini untuk kita ingat tentang itu dan kita terus untuk terus kita sambung hadis kita. Nanti saya ulanglah apa isu yang kita nak dengar ni, tak apalah. Kemudian وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرمي بالكفر إلا ارتد عليه إن لم يكن صاحبه كذلك. Jumpa ada buku saya tak sama. Itu adalah pelajar yang paling setia. Kalau ada bergerak kita bagi sentiasa tahu di mana tempat mengaji. Ya. Bab tahrim sabb muslim, bab larangan mencerca orang muslim. Itu kita ada tertinggal hadir-hadir. Daripada Abu Dzar radhiyallahu anhu. Abu Dzar radhiyallahu anhu ada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada suku Ghifar. Abu Dzar ni datang beriman dengan Nabi, datang hantar mula saudara dia, kemudian datang tengok ketika orang Mekah semua tak mau, menyuruh dijumpa dengan Ali, dia tanya sehinggalah dia dapat berjumpa dengan Nabi. Susahnya nak beriman zaman itu. Dan orang dia semangat. Bila Nabi SAW terang kepada dalam akidah, dia dapat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nabi dan sahabat-sahabat lain sembunyi, dia keluar istihar kat orang Mekah. Dan orang Mekah pukul dia pingsan. Sehinggalah Abu Bakar selamatkan dia. Kata Abu Bakar, wahai orang Mekah, kamu tahu dia ni siapa? Dia daripada suku Ghifar. Kamu akan pergi berdagang melalui perkampungan Ghifar. Kau bunuh dia, suku Ghifar akan serang kamu. Baru dia orang lepas. Dan Abu Dzar ini banyak disifatkan sebagai orang yang dikenali di langit dan kurang dikenali di bumi. Kita pun minta doa. Doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita lebih dikenali di langit daripada di bumi. Doa kepada Allah agar apa yang Allah tahu mengenai diri kita lebih baik daripada apa yang orang ramai tahu mengenai kita. Katanya, dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak seorang lelaki melontar atau menuduh seorang lelaki yang lain dengan fusuk, yang lain dengan nyata, wahai fasik, wahai yang tak ada agama, misalnya, wala yarmi bil kufr, atau menuduhnya dengan kufur, illa taddat alaihi in lam yakun sahibuhu kadzalik, melainkan akan patah balik kepada dia jika kawan yang dituduh itu tidak seperti yang dikatakan. Ini satu masalah yang besar dalam masalah tuduh menuduh kufur dan fasik. Atau kita tuduh, orang tuduh kita sesat, umpamanya, atau kita tuduh orang sesat. Sebab itulah hati-hati.
Ada orang kadang-kadang dia tak tahu apa dia nak cakap. Orang cakap, kita tahu sebenarnya tak boleh buat benda ni. Nabi larang. Tak ada dalam sunnah Nabi. Oh, sesat dia. Apa yang dia tak pernah tengok, sesat. Tuan-tuan, mungkin akan bertanya-tanya tentang sikit. Saya kena ulas sikit lah. Saya tahu sebagai tuan-tuan. Orang pelih dah banyak dah. Saya ulas sikit tentang masalah bil ini yang bising ni. Tapi tuan-tuan baca utusan Malaysia, besok saya jawab keseluruhannya. Saya jawablah bagi ruang saya itu, saya dah jawab. InsyaAllah tuan-tuan boleh ikuti tulisan saya dalam utusan dan sebagainya. Ada ruang yang diberi kepada saya. InsyaAllah setiap minggu saya akan jawab. Ini siri yang keempat. Kes ini memang unik, istimewa, kerana ia tidak pernah berlaku dalam mana-mana negara melainkan di Malaysia. Ya, sejak zaman dulu sama sekali tidak berlaku melainkan di Malaysia. Saya tak tahu, mungkin Brunei kot. Brunei tak pasti, tanya Pak Wan. Brunei tak apa? Penundang tak pasti ya? Saya ingat kalau nak ada pun mungkin Singapura kan. Indonesia tidak. Arab pun tidak lah, sebab tu Arab tak tahu. Cuma ada orang Arab hantar surat kepada saya. Dia baru tahu. Dia hantar, dia bagi dalil-dalil tentang apa, benda ni memang dilarang oleh syarak, kata kita buat begitu sana. Tapi yang penting, yang istimewa dia berlaku di Malaysia. Dalam arti kata lain, jika ada 500 orang persatuan saudara baru, kesemuanya namanya Abdullah. Jika ada 10 yang nama Muhammad, sangatlah sukar untuk dicari Muhammad yang mana satu. Melainkan pendaftar pertubuhan hendaklah menghafal nombor IC-nya. Kerana semuanya Muhammad bin Abdullah. Jika suami dan isteri masuk Islam, bertukarlah mereka mempunyai nama bapa yang sama. Jakim tolong dengar. Ha? Tak apa. Tuan-tuan, semua yang kita kemukakan soal image, soal isu ini sangat rasional. Tak apalah, sama ada orang nak sokong ke tak sokong. Saya akan cakap di atas apa perkara ni. Tuan-tuan, kalaulah Nabi mengamalkan itu, majoriti sahabat akan bin Abdullah. Pasal semuanya baru masuk Islam. Maka tak adalah Umar bin Khattab melainkan Umar bin Abdullah juga. Dan tidak adalah Ali bin Abi Talib melainkan Ali bin Abdullah juga. Dan tidak adalah Osman bin Affan melainkan Osman bin Abdullah juga. Tuan-tuan nampak rasional ya? Saya bukanlah kata majlis fatwa perlis bagus. Sebab dia fatwa perlis ni lebih kurang 14 orang, dia terbesar. Negeri dia ingat 7 atau 6 je. Dan ramai yang PhD holders, dan mereka adalah lecturers daripada berbagai universiti, bukan di Perlis, seluruh negara. Jadi ada orang marai timbul, ini akan boleh menyebabkan, merosakkan akidah. Macamlah kita tak faham akidah sangat. Kalau awak faham lebih pun. Dia kata apa cerita? Pertama tuan-tuan, sebelum apa cerita, kita kena tengok Al-Quran. Al-Quran kata apa? Ud'uhum li'abaihim huwa aqsatu 'indallah. Panggillah mereka berdasarkan nama bapa-bapa mereka, itulah yang paling adil di sisi Allah. Man intasaba ila ghairi abihi faqad hurima 'alaihi al-jannah. Sesiapa yang sandar nama dia selain daripada nama bapa dia, maka diharamkan ke atasnya syurga. Hadis Bukhari. Ini bukan kes kecil-kecil. Kenapa? Kerana Islam agama yang memelihara hak. Kerana pada nasab keturunan adanya masalah-masalah yang lain. Masalah perkahwinan. Besok adik dia apa? Masalah harta pusaka juga masuk Islam. Banyak masalah yang lain.
masalah hubungan, masalah aurat. Walaupun dia bukan Muslim, bapa dia ada hak-haknya. Dan Islam tidak menafikan hakikat insan. Sehingga kata Abu Bakar Al-Jazairi, kalau sekiranya pak dia himar pun, kaldai pun, hampir kaldai. Itu hakikatnya. Apa kita nak nafikan? Kemudian agama menyatakan, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi 'ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Jika kedua ibu bapa kamu bersungguh-sungguh menjadikan kamu syirik kepadaku dalam perkara yang kamu tidak ada ilmu mengenainya, yakni ibu bapa tu kufur, nak paksa kita supaya syirik, Tuhan kata fala tuti'huma, jangan taat kepada mereka berdua, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, dan kamu hendaklah berbuat baik kepada mereka dalam urusan dunia. Adakah berbuat baik kepada ibu bapa dalam urusan dunia kita pergi buang namanya? Kita nafikan hakikat dirinya sehingga ramai yang kata, you masuk Islam, saya punya nama pun you dah buang. You masuk saya bela you daripada kecil, ini Abdullah siapa, you punya bapak baru you. Tuan-tuan, memang ada zaman Nabi ubah nama. Tapi Nabi ubah nama orang yang menganut Islam tu. Nabi tidak ubah nama. Ada orang nama Abdul Syams bin Sakhar. Nama dia Abdul Syams. Nabi ubah. Abdul Syams hamba matahari. Nabi ubah kepada Abdul Rahman. Tapi yang Nabi tak ubah, bapa dia Sakhar batu, Nabi tak ubah. Tuan-tuan, kitab Riyadhus Shalihin anda, saya tak tahu. Tuan buka yang awal, hadis awal, tuan ada. Dia, Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Dia berubah bin apa? Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza. Nampak? Ada dalam kitab-kitab. Kau tuan-tuan jadi hafal kitab. Omar bin Al-Khattab, Arab ni tuan-tuan, nama-nama semua cukup jaga. Omar bin Al-Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin hamba berhala Al-Uzza. Ada dia buang nama tu dia. Kalau kena ubah nama pak, kena ubah nama tu. Ada dia ubah, dia tak ubah. Pada zaman Nabi ada orang yang masuk Islam, nama dia Abdullah bin Abdul Asad. Hamba Allah, nama dia bin Abdul Asad bin hamba singa. Pak dia, Nabi tak ubah Abdul Asad. Pasal Abdul Asad tak masuk Islam. Yang masuk Islam tu dia saja. Ada orang boleh dikata, nanti kalau sekiranya pak dia nama Subramaniam, nama berhala, anak dia jadi syirik. Macamlah kau faham bab syirik. Tuan-tuan, katalah anak dia nama dia Gopal bin anak lelaki Subramaniam. Masuk Islam, Gopal dia tukarlah nama Marwan. Tukar nama Marwan. Pasal Gopal, okey, tukar. Tapi dia pun Subramaniam. Adakah kita boleh jumpa Subramaniam? Apakah Baci Abdullah Subramaniam? You panggil siapa? Saya panggil you. Saya bukan Abdullah. Saya Subramaniam juga. Lepas tu kita dah, sorry, kita sudah tak boleh panggil you punya you Subramaniam. Kalau kita panggil you Subramaniam, anak you sudah jadi syirik. So kita kena panggil you Abdullah. Tuan-tuan, ini bahasa apa? Kalau Subramaniam, namanya Subramaniam, anak boleh jadi syirik. Kalau Subramaniam Pikwil, anak jadi kufur. Kalau kena nama pak dia kufur, anak jadi syirik. Kalau pak dia pergi kuil, nak kait dengan anak juga. Come on lah. Pergi kedai komputer tambah giga. Upgrade sikit. Dia
Kita tak nak orang pandang agama dia merampas hak dia. Itu satu halangan untuk sebahagian orang masuk Islam. Pasal dia sayang, semua orang sayang family dia. Apatah lagi bila kita nak suruh nak ubah nama pak dia. Walaupun orang kata tak, tapi sebahagian lagi sangat kuat, bukan? Jadi sangat menyusahkan. Dia pun rasa terkilan, mama bapak dia tak ada. Bahkan kita kalau dia tak mau ubah nama dia, selagi nama tu tak syirik, kekal kat dia. Kalau dia tak mau ubah, kalau dia nak ubah nama dia tu tak apa, hak dia, nama dia sendiri, ubahlah. You nak ubah nama, kita pun boleh ubah nama kita. Kerana yang tak Said pun telah menjadi Said. Yang tidak apa, yang tidak Tengku pun telah menjadi Tengku, kan? Ada geng-geng internet tu, laman sufi marah saya, dia kata saya gina Said. Saya cakap tentang Said yang tak original. Kalau Said yang original, kita tak ada kaitan. Kalau dia kata kami ramai Said, ini Said yang original. Kenapa nak perasan kita tak makan cabai, nak rasa apa? Yang dia kata, oh ini penghinaan. Di Pulau Pinang tuan-tuan, lahir malam Jumaat pun jadi Said. Maka ramailah Said jadi-jadian. Sebab tu Said Pulau Pinang tu boleh check IC boleh ya. Yang original lah. Saya tak nafi yang original. Balik kepada hadis ni. Larangan untuk menuduh orang lain sebagai fasik atau menuduh orang lain dengan kufur. Siapa yang tuduh, dua keadaan berlaku. Jika dia tahu apa yang dituduh itu tidak sesat sebenarnya, bahkan itulah petunjuk, tapi dia kata sesat ataupun kufur, maka dia benar-benar menjadi kafir. Patah balik ke dia. Tapi kita baca hadis Nabi, sunnah Nabi, dia tahu sunnah tak sesat, dia kata hang sesat, hang tak mau ikut orang ramai. Sedangkan dia tahu itu bukan sesat, itu hadis. Kesesatan dan kekufuran itu balik kepada diri dia, kerana dia telah menyesatkan sunnah. Ataupun kita baca Al-Quran, dia kata hang karut dah, bodoh, hang sesat. Kufur dia, bukan tak ada sesat, dia menjadi kafir kerana dia mempersendakan dalil itu. Tapi kalau orang tu tak sesat, kita hukum dia kerana geram. Hang sesat, dia kata geram, kita tak masuk, tapi kita dah hang kafir. Dia tak membayar hutang kita dah hang kafir. Lagi hutang dia, tak kafir pun kan, dosa besar lah. Kita tak kafir. Kerana tuduhan itu bukan kerana kita nak mempertikaikan akidah itu, tapi kerana tindakan kita yang berlebihan, tetapi dosa kekufuran. Menuduh itu yang besar itu balik kepada kita. Itu maksud macam balik. Dua keadaan. Kalau dituduh itu kerana memang dia anti kepada inti kandungan ajaran yang benar, dia benar-benar kafir. Tapi kalau dia tuduh itu kerana satu mulut serupa, maka dia menjadi dosa kesesatan itu balik kepada dia. Melainkan jika orang yang dia tuduh itu benar-benar sesat. Dalam agama juga, orang yang kafir kita mesti kata kafir kalau jelas kekufurannya. Satu orang sembah berhala dan kafir, kita tadi itu kafir, kita tak boleh kata. Masing-masing cara masing-masing. Misalnya disebut itu wa man lam yukaffirul kafir faqad kafar. Sesiapa yang tidak mengkafirkan yang terang kafir, maka dia menjadi kafir. Kerana pengiktirafan terhadap kesesatan yang dilakukan oleh orang itu. Maka sebab itu menyamakan agama menjadi kufur. Menyamakan semua agama termasuk Islam menjadi kufur. Tapi kalau dia samakan agama kufur tu, itu kufur belaka. Itu satu hal yang lain. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المتتبان ما قال فعلى البادي ما لم يعتد المظلوم رواه مسلم.
Mustabban ni dua orang yang cerca mencerca. Lawan maki. Lawan cerca. Ma qala fa'al al-badi. Apa yang mereka kata itu dosa ditanggung oleh orang yang mula. Kita pergi kata dekat dia balas. Hang bodoh. Dia pun kata, hang bodoh. Kita kata dia, orang tu balas. Nabi kata, ditanggung oleh dosa orang yang mula, melainkan malam yang tadil mazlum, selagi mana orang yang kena zalim itu, kena cerca itu, dia tak melampaui batas. Orang kata, hang bodoh, hang tak reti. Hang kata kat aku bodoh, hang bodoh. Kita kata tak. Dan kita kata, hang bodoh, dia ikut benda tu. Dia kata kita, hang anak haram. Dia lebih. Dia dah lebih. Bila dia lebih, Nabi kita kalau lagi dia tak lebih, tak apa. Kalau dia lebih, dia tanggung dosa. Kalau dia kata bodoh, kata hang bodoh, orang kata aku bodoh, aku ikut benda yang betul. Baru sama lah. Betul benar lah. Hang bodoh lah. Aku bodoh aku. Benar yang aku tak bodoh. Hang kata bodoh. Orang bodoh. Tapi sesiapa yang diam dan memaafkan, itu lebih baik di sisi Allah. Tapi setelah kalau dia defend dia tidak. Weh bangsa. Kita berkata, bangsa. Aku tak bangsa. Aku beli rumah guna. Jangan. Misalnya. Dia kata kita lah. Tapi kadarnya sama dan benar. Nabi kata, kawan tu tanggung lah pasal dia mula. Pasal manusia ni dia react kepada tindakan. Kadang-kadang keluar daripada kawalan. Tapi kata, hang bangsa, hang nak haram. Hang, dia keluar semua. Hang laknat. Dia macam-macam ni. Kalau dia balas dengan lebih, Nabi kata, tanggung dosa. Yang selamatnya, tuan-tuan dia. Layan manusia bagi kita ni tak guna. Ada orang dalam telefon Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, nak telefon. Ada Ustaz, kata kat Ustaz. Tak payah, kalau daftar dalam buku tu dah penuh muka surat dah kata. Tak ada tempat dah nak daftar hak kata amal ni kata. Orang yang lebih baik daripada kita dimaki orang rasa sangat kita nak kena. Orang yang telah melakukan keadilan 10 tahun memerintah Umar bin Khattab dengan penuh adilnya. Di antara bau kiri dan bau kanannya ada beberapa tampung di bawahnya. Sangat amanah, tidak makan melainkan telah mengetahui rakyatnya makan. Sangat takut kepada Tuhannya. Dan sangat ikhlas. Kita pun tahu cerita Umar ni, dia pergi malam dia bawa. Dia tengok orang menangis. Dan dia tengok, dia tanya orang tu siapa anak menangis. Dia kata Umar hantar apa? Bapak tu pergi kontrol. Kemudian anak tak nak makan dia. Umar tengok, Umar kesian. Malam Umar balik. Bila Umar tanya mula-mula tu, apa kena? Dia kata, dia tak jawab Allah. Dia kata semoga Allah ambil tindakan ke Umar. Sebagai banyak. Marah ke Umar. Umar tanya, wa ma zambu Umar ya amatullah. Apa dosa Umar? Dia kata, ayali amrana wa yaghfalu anna. Dia memerintah kami, tapi dia akan ambil berat. Jagalah Umar. Umar pergi ambil gandum, pergi tolong kat usaha buat bagi makan kat anak dia. Dia tengok Umar buat. Dia kata orang seperti kau patut jadi Umar, bukan patut jadi khalifah, bukan macam Umar. Dulu tak ada TV juga. Salah kan? NTV Bilal apa tak adalah nampak bukan pemimpin. Dia tak kenal lah dia Umar bin Khattab. Tapi salah ya Umar. Dia buat, dia tanggung gandum. Habis pada waktu subuh dia menangis, mengenangkan peristiwa itu. Dia panggil perempuan tu. Perempuan tu takut. Tengok-tengok Umar. Dia bayar duit kepada perempuan tu dengan satu janji. Mau tak ibu berjanji pada saya? Janji apa? Perempuan tu takut. Dia minta maaf lah, saya tak tahu Umar gitu. Ibu janjilah bahawasanya apabila hari kiamat kelak, ibu jangan dakwa saya di hadapan Allah.
Subhanallah, jujur. Orang yang seperti Umar ni, dia salat, ada orang tak apa hati, tikam dia. Dan jatuh dia. Yang tikam itu Abu Lu'lu'ah. Dan Abu Lu'lu'ah tu kononnya kubur dia berada sekarang ada di Iran. Dan kubur Abu Lu'lu'ah tu dirayakan oleh orang Syiah 8 tahun. Pada hari kejayaan dia membunuh Umar. Dan perayaan itu ialah perayaan yang direstui oleh pemerintahan Iran. Merayakan kubur Abu Lu'lu'ah pembunuh Umar bin Khattab. Kalau orang maki kita sikit, makilah 3 tahun, padanlah dengan saya pun bukan wabat sangat. Orang yang sangat baik seperti Umar itu juga dicerca. Sangat jujur. Beri duit pada perempuan itu dan minta janjilah ibu kepada saya. Ibu tak akan mendakwa saya pada hari mahsyar kelak. Orang yang Nabi kata orang ni masuk syurga, ahli syurga. Sebab itu kelebihan para sahabat, tuan-tuan sekalian, yamshuna 'alal ardh wa qulubuhum mu'allaqatun bil akhirah. Berjalan di atas muka bumi, hati mereka terikat dengan akhirat. Ketika itulah mereka membina tamadun dan empire. Umar yang tak banyak boleh melukis peta, tetapi imannya telah merubah wajah peta dunia. Pada hari iman, pada hari dunia itu tidak masuk ke dalam hati para sahabat. Mereka dunia berada di dalam genggaman mereka. Dan pada hari dunia itulah masuk dalam hati kita. Ia terlepas dari genggaman kita. Itulah realiti yang sedang kita lalui. Hadirin dan hadirat sekalian. Maka Nabi SAW dalam hadis lain menyebut, utiya Nabi SAW li rajulin qad shan qala idribu, qala Abu Hurairah faminna dharibu biyadihi wa dharibu bina'lihi wa dharibu bithawbihi falamma insarafa qala ba'd al-qawm akhzaka Allah qala la taqulu hakadha la tu'inu alaihi syaitan. Dengan hadis ini telah kita huraikan dulu. Itu Nabi SAW orang bawa kepada baginda, dan kalau ada orang minum marak dan dihukum dia dengan pukul, ada yang pukul dengan kasut, pukul dengan apa, dengan baju. Tentang pukul orang minum marak ni bukan nak bagi mati, pengajaran dia. Sebab tu cerita Sayyidina Umar pukul anak dia sehingga mati kerana berzina itu cerita bohong. Tak ada Islam pukul dan mati. Itu yang kali kita cerita. Tapi itu tak benar dalam riwayat yang seperti itu. Cuma Nabi bila lepas orang pukul, ada orang kata, akhzakallah, semoga Allah Ta'ala menghina kau, rugilah kau. Nabi kata, la taqulu hakadha la tu'inu alaihi syaitan. Jangan kata macam tu, kata Nabi. Jangan tolong syaitan katanya. Dia dah kena dah. Awak jangan duk tolong syaitan. Jadi lepas pada ni dia pun dah rasa, oh aku tak ada ruang lah dalam agama ni, biarlah. Nabi kata jangan. Setakat apa pun benda ada had dia. Tuan-tuan, ini kita kata apa pun benda ada disiplin dia. Sekarang ada, saya pun tahu ada seorang lawyer daripada Perak dan ada orang sahabat dia sebut. Cerita ada banyak kes orang setelah ditangkap paluat umpamanya, dah tak ada gambar, pergi suruh duduk balik atas katil. Selak dia, boleh tangkap gambar. Ini kes benar. Dan lawyer ni mengenali gambar kes. Saya ingat Saudara Faizal sebut dalam internet pun ada ditunjukkan gambar tentang bagaimana satu orang yang telah ditangkap paluat ni, kemudian dia tutup diri dia dengan kain tu, terus pegawai tu terus solat lagi nak ambil gambar. Dia tunjuk pula gambar, pegang gambar pakaian dia, tunjuk depan kamera. Kita kata semua benda ada disiplin. Nak suruh orang ada disiplin, nak nasihat orang ada disiplin. Sebab tu tuan-tuan, siapa nak ceramah lah, you nak berpolitik, you punya hak, tapi ada disiplin. Saya berkecita dengan sebuah akbar, sebuah parti politik. Saya bukan orang politik. Dia tak setuju dengan sunnah diperoleh, tak apalah. Tapi you namakan diri you sebagai Islam.
Tapi laporan you tentang minggu sunnah perlih, kononnya didatangi hanya 2-30 orang saja. Bohong. You akbar kata akbar Islam. You bohong. Saya ingat ceramah saya yang pergi pada malam kenaan tahdir palsu, tidak kurang daripada 7 atau 800 orang. Kata 2-30 orang pergi. You kata orang lain jahiliyah, tak betul khabar palsu. You mengulangi benda yang sama. Kerana you anti kepada benda itu. Padahal you patut support lah benda-benda sunnah. Dalam minggu itu diceritakan Al-Quran dan sains tentang Syiah. Oleh kerana Syiah tu kuat benar dan menjadi aliran you, maka you pun nak marah kerana kes Syiah tu, bantai yang lain sekali. Tak benar. Kita tengok balik dalam Al-Ahkam online. Majlis itu dihadir. Tuan-tuan, saya bukan orang Kuala Lumpur hadir ke Perlis pun. Tuan-tuan ada kehadiran banyak ni. Takkanlah di Perlis tu mari 30 orang. Terbuang benar lah. Kita nak berjuang apa pun disiplin. Saya sebut berapa kali lah, tuan-tuan. Nak ceramah politik pun ceramah lah. Saya bukan ahli politik, tapi saya senang nasihat semua parti lah. Andaikanlah apa yang awak cakap itu Islam. Kalaulah Nabi ada di hadapan awak, adakah dia reda dengan bahasa yang seperti itu? Andaikan. Awak tengah ceramah tu Nabi ada di depan. Agak-agak Nabi kata apa ke awak? Kan Nabi kata, pandai ceramah. Nabi kata, bagus. Macam ni pun nak lagi keras sikit. Ataupun Nabi kata, jangan mencerca. Berikan tahu, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Kita tak ada banyak benda kita setuju. Apa yang awak sebut tu mungkin kita boleh setuju. Bahawanya tak betul. Tetapi Islam ada disiplinnya. Ada akhlaknya. Ada caranya. Cara itulah yang kita tekankan. Dan kita jangan judge manusia hanya kerana satu perkara. Ini masalah. Saya nak sebut tuan-tuan, alhamdulillah. Saya sebut contohnya. Tak pakai tudung. Memang suatu kesalahan dalam agama. Tetapi itu bukan segala-galanya untuk dinilai seorang perempuan yang datang berjumpa kita. Kadang-kadang satu orang pun baru, tengok tudung pun tak pakai, tahu lah. Apa pun. Ada orang dia lemah, dia tak pakai tudung. Suatu kesalahan dia. Tetapi mungkin dia ada sudut lain yang dia baik. Kadang-kadang dia bagus. Kalau dia nak derma, dia bagus. Kadang-kadang dia nak mengaji lagi. Kadang-kadang dia sudi dengar nasihat. Kadang-kadang dia tak bantah. Jadi kita jangan hukum keseluruhan. Kita kata tak pakai, kita tak bagus lah. Tapi sudut yang bagus, bagus. Kalau tidak, kita tak boleh berkawan dengan orang. Dan kita tak boleh berdakwah pada orang. Kalau kita selalu prejudis dengan orang. Bagi satu budak-budak keluar ketat, pakai seluar jin ni misalnya, kita tahu dia ni. Kita mungkin boleh ambil keselamatan kita kalau kita nak berurusan dengan dia dalam urusan keuangan yang membabitkan harta benda kita. Tapi untuk nilai dia di sisi Allah, kita tak tahu. Kalau entah berapa ramai manusia yang baik pada satu sudut, dia tidak baik pada benda yang lain. Ada orang minum arak pada zaman Nabi dan sahabat hukum Nabi dan sahabat kata pada dia, Nabi kata, la tasubbuh fa inni a'lam annahu yuhibbullah wa rasuluh. Jangan maki dia, kata Nabi. Aku tahu dia cintakan Allah dan Rasulnya. Ibnu Taimiyah bertanya, bagaimana mungkin dia mencintai Allah dan Rasulnya sedangkan dia minum arak? Kata Ibnu Taimiyah, kadang-kadang tak boleh dinafikan. Ada orang dia lemah pada satu sudut, tapi dia masih menyimpan kebaikan agama pada sudut yang lain. Kita tengok pada satu sudut tu kadang-kadang kita kacau dia ni. Tapi kadang-kadang bila kita begau kena, kita kata ada sudut yang dia sangat baik. Sebab itu bila orang hantar ke, sebab saudara-saudara baca, Imam Malik selalu nasihatkan benda ni. Inna Allah qasamal a'mal kama qasamal arzaq. Allah Ta'ala membahagikan amalan seperti mana dia bahagikan rezeki. Ada orang yang Tuhan bagikan lumayan sangat kuat, tapi dia tak kuat puasa sunat. Ini yang budaya sunnah lah. Kita ajak dia puasa sunat, Allah dia tengah hari mesti nak makan.
Dia kata, oh itu orang kata kuat kamu. Oh, isteri yang ramai tak nak puasa. Jangan judge dia pada bab tu saja. Mungkin dia isteri yang ramai tak puasa, tapi wang dia tak kedekut di dalam infak pada harta benda fisabilillah yang kita tak buat. Mungkin dia solat dia kuat. Mungkin lidah dia baik dibandingkan lidah kita. Mungkin hati dia lebih jujur dibandingkan hati kita. Mungkin dia lebih kurang sifat nifaq dibanding kita. Mungkin dia lebih berbakti kepada ibu bapa dibandingkan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui di kalangan hamba-hamba. Sebab itu agama menyuruh kita husnuzan dan menyuruh kita beramal dengan amalan kita dan menyuruh orang kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pentingnya siapa pun kurang ke sikit ke amalan dia, mestilah mempunyai i'tiqad yang sama dalam urusan agama. Tempat faham dan rujuknya hanyalah Al-Quran dan Sunnah. Kalau dia kuat semayang, tapi bila kita kata pakcik, cara pakcik semayang ni salah, Nabi tak buat macam ni. Oh, saya nak faham pandai lah. Aku 30 tahun dah semayang, takkan silap. Bereba kalau bawa kereta 30 tahun pun dah cekap. Tak ingat semayang macam bawa kereta. Kata dia nampak semayang bagus, tapi dia takabur. Dia tak mau tunduk kepada kebenaran. Tak ada orang main masjid tidak penting, alhamdulillah, tapi dia tak mau tunduk kepada kebenaran. Kita Assalamualaikum. Kita cerita dia tak nak. Dan kita nasihatkan diri kita, tuan-tuan. Cerca orang, maki orang. Kita tidak tahu penghujung pada hayat kita ni. Saya cerita, saya sebut pengalaman satu hayat manusia di tempat saya. Subhanallah, dalam hayat dia berusaha habis-habisan. Sejak saya balik daripada Jordan, dia berusaha habis-habisan. Dia takkan bagi peluang apa-apa saya di masjid tu. Padahal saya bukan kelaingan dah. Saya zairah dia, saya pergi jumpa dia. Tapi dia bimbang, dia ada jawatan imam. Dia sepanjang. Saya pergi jumpa dia, zairah dia sakit, dia habak. Dia kata, tu yang muda yang balik daripada luar negeri tu dah habak lah. Dia main jumpa saya, dia kata dia minta maaf, dia tak boleh mengajak di masjid sebab dia tak tahu baca kitab Dewi. Bila aku cakap tadi tu, kita tak cakap pun. Tak ada saja benda yang dia buat. Kita dia malas. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala banyak pendek cerita. Apa saja dia tak, macam-macam lah kadang-kadang. Kadang-kadang kalau dia kuliah, saya saja pergi duduk depan tu, supaya dia puas hati dia nak mengutuk. Aku tu bagi puas, aku tak dengar. Dan dia memang kutuk. Ada orang kawan-kawan nak mengaji, orang ikut, orang dia tak setuju dia. Bapak dia muda juga, dia buat. Tak apa, kita bagi puas. Saya pun jenis tempat nak juga telinga. Tahan je dia. Aku bukan pergi apa, semayang, apa, ibadat tak banyak. Boleh kutip-kutip bahala gitu. Hak mana yang tu lagi dia kurang tu, orang bagi tahu, oh, ada orang masuk akaun lah. Kita tak buat. Tapi Allah tak takdirkan, kita pun tak ada. Saya memang masa hayat dia tak ada langsung peluang. Khutbah sekali. Saya khutbah merata di negeri Pulau Pinang. Tapi tak dapat khutbah di masjid dia. Tak dapat. Tapi Allah takdirkan, saya masih tak sebut lagi, saya cerita. Allah takdir ketika dia mati dengan beberapa peristiwa. Orang kampung tu tak nak simpan di orang kampung tak nak simpan dia di masjid. Sedangkan dia orang lama, guru lama. Dan ada krisis yang serius. Dan saya berkhutbah di masjid itu. Cuma pada hari mereka selalu minta saya khutbah, saya pula sibuk dalam khutbah. Saya khutbah dan saya mengajar, dia sibuk. Tapi saya mengajar biasa. Artinya kita tak tahu apa yang kita buat pada orang. Manusia semua akan pergi dan urusan dunia ini tidak terhenti lagi. Dan akhirat anak tuan-tuan, dunia ini sebenarnya, kalau kita hanya bergantung kepada kehidupan dunia ini sangat kecewa. Percayalah tuan-tuan, dunia ini sangat kecewa. Kadang-kadang benda yang kita tak kata, orang kata kita kata. Benda yang kita tak buat, orang kata kita buat. Ada satu orang daripada KL ni, malas sebut. Dia call dia. Dia tanya,
Dia dulu dia guru dia. Dia tak setuju. Dia kata saya support tu imam. Tu imam, dia kata mufti boleh support tu imam satu masjid kerana tak baca wirid, kerana baca wirid kuat kan sembahyang. Dia tanya apa soalan? Satu soalan dia kata, orang cerita ke saya ni kata sejak entah jadi ni perleh ni semua bacaan bismillah perlahan sil. Sebenarnya bukan sejak saya jadi, sejak dulu lagi ni orang perleh dah ada orang tahu. Lepas pada tu lepas bayang tak ada doa. Lepas pada tu dia kata saya balik baru ni dia kata nak buatlah kenduri arwah. Semua orang-orang yang adik-beradik yang kuat-kuat pun tak nak dah, dia kata dulu nak. Semua kata oh tak boleh, kami mengaji dengan mufti sekarang. Ni saya punya punca, dia kata. Dia kata saya anak nak nasihat ke entah ni. Saya tak jawab lah pasal dia guru kita kan. Walaupun guru sekolah ya, tapi jangan tak jawab tulis lain lah. Lagi bisik kan. Jadi dia kata anak nak cakap apa jadi pada intan nanti. Kalau intan nanti orang tak buat kenduri arwah ke intan. Anak diam dah lah. Anak kata lah. Nanti kata jadinya alhamdulillah kan. Aku tak banyak duit lah kenduri arwah. Apa kenduri aku memang aku kan. Hadirin dan hadirat sekalian. Jadi Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan bila kita faham kalau kita hidup ni bergantung pada dunia ni memang zalim pada kita. Manusia apabila ada lagi satu kehidupan di akhirat, tak apalah. Apa yang kita tak dapat di dunia ni mudah-mudahan dapat kita di akhirat. Tidak ada orang yang melakukan satu perkara pada kita tanpa kita tahu, walaupun di belakang kita, walaupun dia berpakat dengan siapa. Bagi kita Allah Azza wa Jalla, dan bagi dia adalah mahkamah yang benar. Namun kata Ibnu Taimiyah, aku telah pun memaafkan semua orang yang menentangku, kerana perjuangan aku ialah ingin membebaskan mereka daripada neraka. Dan aku serahkan. Namun sesiapa saja yang berdusta untuk agama, itu urusan dia dengan Allah Ta'ala, dan Allah akan menghukum. InsyaAllah kita ada lagi pagi besok. Jadi saya buka sesi soal jawab. Ini tuan-tuan, ada soalan. Ini rakaman yang beratus-ratus ini telah merugikan pengeluar-pengeluar CD dan kaset. Tapi saya tak ada terlibat dengan semua mereka. Tak apalah, pengeluar-pengeluar semua rezeki masing-masing. Dia orang rakam. Saya beri lesen, tapi jangan kementerian tangkap saya pula. Saya beri lesen bagi pihak saya, rakamlah siapa nak rakam, edarlah siapa nak edar pun. Tak ada siapa yang pernah membayar apa-apa pada saya. Duit minyak pun tak bagi, duit hotel pun tak bagi. Tak ada siapa pun yang bagi. Tuan-tuan, rakamlah. Yang penting tuan-tuan rakam, tuan-tuan edar, tuan-tuan share. Saya tahu. Saya dah kata, ketua ramah saya dalam internet sudah 90,000 orang yang menontonnya. Biarlah jadi 1 juta. Kita ada al-ahkam sampai hampir jutaan orang yang masuk. Dan Alhamdulillah, 2 tahun kita ingin negara kita mempunyai mainstream yang baru. InsyaAllah. Kita sentiasa melihat ufuk yang jauh. Dan kita sedang biasa mempunyai harapan yang tinggi. Dan urusan itu berada di tangan Allah Azza wa Jalla. Adakah petunjuk Nabi dalam kaedah menanam uri? Tanam saja uri. Yang menekoi lubang dan tanam uri. Tak ada buah paku, buah kulit apa. Mereka kalau nak goreng itu juga. Puak Ahbash. Ini soalan tentang Ahbash. Puak Ahbash ialah golongan Ahbash. Ini saya ingat. Ahbash ni mula tersebar di Malaysia. Ciri Ahbash ni senang. Ahbash ni dia daripada Habsyi. Tuan-tuan tahu Habsyi? Kalau tuan-tuan tak tahu, tuan-tuan ingat lagu P. Ramlee. Macam orang Habsyi negeri Arab. Ayat Siti. Jalan mana gelap. Macam orang Habsyi negeri Arab. Okey, itu dia punya matan. Tuan-tuan, Ahbash ni Habsyi. Syekh dia Abdullah Hariri ialah orang geng-geng dia orang daripada Habsyah. Kemudian mereka menyebarkan pemikiran mereka beri ke Lebanon. Ada kesilapan
termasuk saya malah nak sebut lah, orang yang terkenal juga, telah hantar anak-anak pergi ke Lebanon. Di Lebanon ni mereka belajar dengan Ahbash. Ahbash ni satu puak yang mendakwa mereka mazhab Syafi'i dan berakidah dengan akidah Asy'ari yang sangat ekstrim. Mereka mengkafirkan Ibnu Taimiyah, sekarang ada kat Malaysia. Mengkafirkan Ibnu Qayyim, mengkafirkan Syekh Qutb, mengkafirkan Hasan Al-Banna, mengkafirkan Qaradawi, mengkafirkan Al-Buti. Kebanyakan ulama hak tak sama, mereka semua kafir. Kalau dia kenal saya, memang awal-awal lagi dia kata. Dia mereka kafirkan. Dan mula tersebar. Kita ada di Johor ada beberapa orang, dan kita ada yang sekarang yang berceramah tentang kafir-kafir Ibnu Taimiyah ni, ini daripada aliran Ahbash. Dan baca buku Qaradawi telah tulis tentang kesesatan Ahbash ni, dan sehingga kan Mufti Mesir juga telah menyebut Ahbash ni sesat. Kerana dia kafir orang. Dan Ahbash itulah yang kata sembahyang di Masjidil Haram tak sah. Itu yang diikuti dengan satu orang Syawal di minta komen doktor pasal berita. Doktor ada mengeluarkan statement, lebih baik mendengar Siti Nurhaliza menyanyi daripada mendengar ceramah PAS. Tuan-tuan pernah sepanjang tuan-tuan dengar kuliah saya ada sebut perkataan PAS, saya pernah sebut. Tuan-tuan tanya, saya kalaupun mungkin ada mengisyaratkan, tapi saya tak sebut nama kumpulan. Saya kata mendengar penyanyi berceramah, penyanyi itu kadang-kadang lebih baik daripada pergi dengar orang maki hamun orang tanpa sebab. Betul tak benar? Kita pergi maki orang yang tak benar kadang-kadang. Kita tak menyanyi, mungkin masalah dengan nyanyi, tapi kalau kita orang pergi maki orang, maki hidung besar lah, kepala botak berkilat, kita tengok satelit lah, takkan benar tu boleh nak agama. You nak cerita, tapi jangan melampaui batasan syarak. Saya kata umum statement saya. Kalau siapa yang rasa dia maki orang, dia masuk. Kalau dia tak maki, kenapa dia rasa saya kata kat dia enggak? Kata orang kan, kita tak kata-kata, dia kata, hang kata kat aku, saya tak sebut nama. Yalah, hang tak sebut nama, tapi aku lah tu. Itulah masalah. Kalau kita dah sampai peringkat tu, problem lah. Orang sebut sifat je yang hang pergi kata, hang buat apa? Saya kata hati lah kata, kita tak boleh buat. Orang kata perkara Wahabi, saya tak mau jawab. Kita tak Wahabi, saya Asri, saya tak boleh buat. Wahabi saya tak tahu apa. Duk baca buku kitab Imam Syafi'i, Wahabi lagi. Suami isteri yang bukan Islam kemudian memeluk Islam, apakah perkahwinan mereka sebelum Islam diterima, perkahwinan mereka sebelum Islam diterima? Telah masuk Islam, para sahabat yang ramai, suami dan isteri Nabi tidak pernah menyuruh melakukan akad yang baru. Islam mengiktiraf benda-benda lain yang dibuat sebelum itu. Tuan-tuan, kita tak kata imejkan Islam ni. Beri Islam ni satu agama yang sangat aman, damai, mengiktiraf kebaikan. Cuma mesti berterahkan akidah. Bagaimana Nabi mengajar anak solat? Semua Nabi sallu kama ra'aitumuni sallu. Cuma saya cadanglah, saya risau nak cadang. Saya kira orang kata saya ada kepentingan bisnes, saya tak ada. Itu tuan-tuan kena ingat ayat baru datang. Tapi ada CD tu, CD apa? Sifat solat Nabi tu, yang Indonesia dia tunjuk pergerakan. Kemudian dia tunjuk hadis sangat baik. Siapa-siapa saya yang jual, sama ada yang di luar dengan siapa tuan-tuan beli. Kat mana dia jual pun saya tak dapat satu sen. Tapi yang pentingnya beli baik. Wallahu ta'ala alam. Bagi soalan tuan-tuan kepada pagi besok Pukul berapa besok? Pukul 10 insyaAllah. Besok saya akan menguraikan beberapa perkara yang saya rasa perlu tuan-tuan tahu insyaAllah. Di KGPA ya. Jadi ya. Masya-Allah. Dan saya menjemput tuan-tuan dan perempuan ke seminar pemikiran tajdid Al-Imam Syafi'i yang dianjurkan oleh kerajaan negeri Perlis, yang akan dibuat di Masjid Shah Alam
Dan edaran itu ada pada tuan-tuan. Masjid wilayah ada pada tuan-tuan. Masuk adalah percuma. Ini sebenarnya pemikiran Al-Imam Syafi'i. Karena kita semua mazhab Syafi'i kan, jadi kita kena datang pada pemikiran Imam Syafi'i. Wallahu ta'ala a'lam. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna shaqiyyan wa la mahruma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillah.